Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di ruangan Facebook Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita bersiaran untuk menyambung perbincangan kitab kita iaitu Tadabbur Kisah Qur'ani yang membincangkan tentang kisah kita yang pertama iaitu potret penuntut ilmu sejati. Dan pada malam ini kita sudah berada pada perbincangan di bahagian kita yang ketiga tentang kisah pertemuan Nabi Musa alaihi salam dan juga Khadir. Namun kita masih lagilah berada di awal penceritaannya tentang bagaimana permulaan perjalanan Nabi Musa alaihi salam untuk bertemu dengan Khadir. Kalau pada minggu lepas kita bincangkan tentang keluarnya dia bersama dengan seorang pembantu yang bernama Yusha' bin Nun kan, kalau masih ingat lagi lah. Kalau tak ingat silalah refer kembali pada rakaman video kami berkaitan dengan topik ini yang telah kita bincangkan tentang perjalanan Nabi Musa bersama dengan Yusha' bin Nun tu, kenapa digelarnya sebagai pembantu, kenapa tak dipanggil sebagai hamba, tentang perjalanan dalam menuntut ilmu dan banyak lagi lah yang telah kita bincangkan poin-poin penting untuk ditadabbur pada ayat yang ke-60 pada minggu lepas. Jadi pada malam ini kita berada di bahagian yang ketiga. Kita akan menyambung tadabbur surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-61 hingga 62. Sambungan bagi perjalanan kisah Nabi Musa alaihi salam untuk bertemu dengan Khadir untuk mendapatkan ilmu daripada Khadir. Jadi di sini perbincangan kita akan bermula dari muka surat 52 bagi mereka yang sudah memiliki kitabnya. Jom kita sama-sama untuk baca kitab ini. Permulaan ayat 50, permulaan surah 52 permulaan halaman 52 ini diletakkan di sinilah dengan surah Al-Kahfi ayat 61 hingga 62. Iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha majma'a bainahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Maksudnya, maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut, iaitu ke pertemuan dua lautan itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maknanya ikan yang mereka bawa terlepas daripada tempat simpanan. Maknanya ikan itu keluar daripada bakul dan keluar ikut kepada lautan yang ada di tempat yang mereka singgah. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, iaitu Yusha' bin Nun tu kan. Dia kata, bawalah kemari makanan kita. Jadi ikan ni merupakan makanan yang merupakan bekal yang mereka bawa dalam perjalanan tersebut. Sesungguhnya kita telah merasa letih kerana perjalanan kita ini. Okay, ayat yang ke-62 surah Al-Kahfi. Baik, apakah pengajaran yang boleh kita ambil untuk kita tadabbur bagi kedua ayat ini, iaitu
surah Al-Kahfi ayat 61 hingga 62. Jika di kitab kita di sini, ianya bermula daripada poin yang ke-9, 10, 11 hinggalah ke-12. Bermakna kita ada 4. Okay, ada 4 pengajaran yang boleh kita petik daripada kedua-dua ayat ini untuk kita tadabbur bersama bagi kita menjalani kehidupan kita ini. Okay, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Baik, pertama sekali, okay, pada poin kita yang ke-9, iaitu seorang tuan atau pemilik hajat hendaknya ikut mengawasi. Iaitu kalau lihat pada ayat yang saya letak di slide di sini kan, ketua atau majikan turut mengawasi. Apa yang perlu diawasi di situ? Baik, Imam Ibn Ashur dalam kitab tafsirnya ketika beliau mentafsirkan ayat ini, dia berkata, makna lalai atau lupa ialah mereka berdua lalai untuk mengawasi kondisi ikannya. Apakah masih di dalam bakul ataupun tidak? Hingga ketika mereka benar-benar kehilangan ikan itu di tempatnya, keduanya pun tahu bahawa tempat tersebut ialah tempat yang telah ditentukan untuk keduanya dengan tanda hilangnya si ikan. Jadi sikap lupa dinisbahkan kepada keduanya secara hakiki. Maknanya dalam ayat ini bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah sebutkan nasiya. Okey, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Dalam lafaz itu bila kita faham bahasa Arab ni, kita tahu bahawa Allah sebutkan lupa tu untuk dua-dua sekali. Nabi Musa dan juga Yusha, iaitu pembantunya, muridnya yang ikut dalam perjalanan tersebut. Di sini kita dapati bahawa sikap lupa itu dinisbahkan kepada kedua-duanya. Allah tak kata pembantunya saja yang lupa, tetapi Allah kata Nabi Musa juga lupa tentang keadaan ikan itu yang telah hilang. Sebab dua-dua jalan je kan, tak ada check, tak ada apa. Tak ada pun nak kata, ikan kita okey. Kan? Nanti nak makan nanti, jaga baik-baik. Tak ada. Tapi dua-duanya pun lalai. Ambil sambil lewa, kemudian lupa pula tu, terus je jalannya. Bila nak makan, tu nanti baru mereka perasan, oh rupanya ikan kita dah hilang. Ikan kita dah tak ada dah dalam bakul. Maka di sini katakan, disebabkan kerana sekalipun Yusha yang diberikan amanah untuk menjaga ikan dan mengawasinya, tetapi Nabi Musa lah yang memiliki tujuan dengan dalam safar ini. Kerana beginilah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan sifat lupa pada kedua-duanya sekali. Walaupun di sini katakan Yusha yang diberikan amanah untuk menjaga ikan, tetapi Nabi Musa sebenarnya yang memiliki tujuan dalam perjalanan itu. Kalau mungkin kita jadi majikan kan, kita mungkin akan marah. Dia kata, kan saya suruh awak yang jaga ikan ni. Kenapa pula awak boleh lupa? Saya dah bagi amanah ni untuk jaga. Awak kan pembantu saya. Takkan tu pun awak tak boleh buat. Takkan semua benda saya nak ingat. Kita akan cakap begitu kan. Kita akan mula menyalahkan pembantu kita. Kita akan mula menyalahkan pekerja kita dalam situasi-situasi yang begini. Dan kita lupa sebenarnya, kitalah yang bos. Kitalah majikan. Seharusnya sama-sama untuk kita mengawasi keadaan tersebut. Tanya, ingatkan, kan? Beritahu. Itu tugas kita. Kita tak boleh untuk meletakkan tanggungjawab itu sepenuhnya kepada pekerja ataupun kepada pembantu itu tadi. Pembantu lupa, kita ingatkan. Mungkin kita lupa, pembantu ingatkan. Dia sedemikian situasinya. Sebab tu dalam ayat ini Allah sebutkan nasiya. Bermakna dua-dua sekali yang lupa. Jadi tak boleh nak salahkan pembantu sahaja. Kita pun sama juga dalam keadaan situasi yang perlu bertanggungjawab. Okay, dalam situasi ini. Lebih-lebih lagi dalam safar ni ataupun dalam perjalanan ini kita dapati bahawa yang nak berjalan ialah Nabi Musa. Yang nak mengharungi perjalanan itu ialah Nabi Musa. Yang memiliki tujuan dalam perjalanan itu untuk bertemu dengan Khadir ialah Nabi Musa. Bukan Yusha. Jadi Yusha ni tugasnya ialah untuk bantu ikut teman saja.
Maka di situ yang memiliki tujuan lebih besar seharusnya lebih memberikan peringatan, lebih ingat tentang apa yang dia nak buat sepanjang perjalanan itu. Jadi di sini pengajarannya yang kita belajar kan, sebagai seorang yang mungkin kita ni ketua majikan, bos kan, tak payah lihat jauh-jauh sajalah, kita lihat dalam rumah kita saja. Mungkin kita ada pembantu rumah. Pembantu rumah ni kita tak boleh untuk berikan amanah tugas kelepuk terus pada dia. Aku bagi kau tugas ni, kau pandai-pandailah ingat. Kalau kau lupa, kau yang salah, bukan aku. Tak boleh begitu. Sebagai majikan, kita perlu ingatkan. Kita perlu beritahu. Kita perlu tunjuk. Kita perlu ajar. Kan? Barulah mereka ni ada rasa macam serius untuk buat perkara itu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita biarkan, pandai-pandailah kamu nak buat macam mana, yang penting kamu buat. Nanti bila dia buat salah, jadi masalah kan? Kita pula yang ngomel, kita pula yang kata tak bagus, tak pandai kerja dan sebagainya. Tetapi asalnya, bagaimana inisiatif kita supaya pekerja kita atau pembantu kita ini buat pekerjaan yang terbaik ketika dia menjalankan tugas itu. Adakah kita turut serta di dalam tugas yang dia lakukan? Mungkin dia lupa, adakah kita mengingatkan? Mungkin dia tak pandai, adakah kita ajar? Dan bagaimana keadaannya? Maka di sini Allah ingatkan sebenarnya kepada kita ni. Kalau kita majikan, siapa pun kita yang mungkin kita ada pekerja, orang di bawahan kita ini, kan kita tak boleh biarkan begitu saja. Ia perlu sama-sama ataupun saling mengingatkan antara satu dan yang lain sebab kita sama-sama bertanggungjawab atas apa yang ada di bawah kita. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi ingatkan kepada kita begini. Nabi kata, kullukum ra'in. Setiap daripada diri kalian ini adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian bertanggungjawab tentang apa yang menjadi pimpinannya, iaitu sesiapa yang berada di bawahnya. Nabi berikan kepada kita dengan contoh di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu. Nabi kata, contohnya, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun. Dan seorang imam, iaitu seorang pemimpin, seorang imam dia adalah pemimpin dan dia adalah bertanggungjawab. Okey, pada apa yang berada di bawah kepimpinannya. Iaitu kalau dia seorang pemimpin negara, dia bertanggungjawab pada rakyatnya, kan? Pada menteri-menterinya yang ada di bawah dia. Kalau dia adalah seorang pemimpin di tempat kerjanya, iaitu majikan, maka dia bertanggungjawab pada para pekerjanya yang berada di bawahnya. Kalau dia adalah ketua dalam satu tim, kan, satu kumpulan yang mana ada projek apa-apa, tapi kemudian dia dilantik sebagai ketua untuk mengendalikan projek tersebut, maka mereka yang berada di bawahnya ataupun kumpulan itu kan, yang telah melantiknya sebagai ketua, dia bertanggungjawab untuk memerhatikan apa yang berlaku pada timnya yang dia kendalikan tersebut. Jadi ini kita panggil sebagai mas'ul. Orang yang bertanggungjawab. Yang diberikan tanggungjawab. Dia bertanggungjawab. Okay? Kemudian, Nabi kata, وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. Dan Nabi berikan kepada kita dengan contoh yang lain. Seorang lelaki, dia adalah pemimpin pada keluarganya. Maka dia dipertanggungjawabkan. Maknanya, seorang suami, ayah, merupakan ketua keluarga, dalam rumahnya dia adalah pemimpin. Jadi dia perlu perhatikan apa yang berlaku dalam rumahnya. Bagaimana dalam rumahnya ini, kerana dia akan diminta untuk bertanggungjawab pada setiap apa yang berlaku dalam rumahnya. Begitu juga Nabi SAW ingatkan, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa hiya mas'ula. Dan seorang wanita, dia juga adalah pemimpin dalam rumah suaminya. Dan dia bertanggungjawab pada apa yang menjadi di bawah kepimpinannya. Jadi kalau kita orang perempuan pula, kita jangan melihat bahawa suami kita sahaja yang Allah akan tanya, mas'ul, akan dipertanggungjawabkan. Tetapi kita juga sebagai isteri yang merupakan pembantu kepada suami kita, yang suami juga memberikan kepada kita dengan hak-hak yang sepatutnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, kan? Apa yang kita buat dalam rumah tangga kita. Nabi kata, wanita, dia itu pemimpin dalam rumah suaminya. Walaupun kita kata dia cuma bantu, tetapi dia tetap pemimpin. Sebab kebanyakannya
yang dalam rumah ni yang diuruskan ialah isteri. Isteri yang masak, kemas rumah, jaga anak-anak, biasanya begitu. Walaupun isteri keluar bekerja, biasanya pekerjaan-pekerjaan rumah dia tetap lakukan. Bermakna urusan rumah ini adalah sesuatu tanggungjawab berkaitan pendidikan anak-anak, berkaitan dengan pengurusan rumah kan. Semuanya itu adalah tanggungjawab isteri yang perlu diperhatikan supaya isteri ini dia tidak melepaskan tanggungjawabnya begitu sahaja. Supaya nanti ditanya, dia supaya dipertanggungjawabkan tu nanti kan, dia jadi orang yang tahu tentang apa yang telah dia lakukan. Dan akhir sekali Nabi sebutkan dalam contohnya, wala abdu ra'in ala mali mana? Ala mali sayyidihi. Dan seorang hamba, dia adalah pemimpin atas harta ketuanya, majikannya ataupun pekerja lah senang kata. Dan seorang pekerja, dia adalah pemimpin ataupun dia adalah orang yang mengawasi pada harta ketuanya, bosnya, majikannya. Dan dia adalah mas'ul, dia diberikan tanggungjawab itu. Ala, dan ingatlah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan ingatlah, setiap daripada kalian adalah pemimpin dan akan diminta untuk bertanggungjawab pada apa yang berada di bawah kepimpinannya. Maka sebab itu di sini kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah ceritakan tentang sifat lupa itu, Allah tak kata lupa itu hanya pada pekerjanya ataupun pembantunya itu tadi, tetapi pada majikannya juga. Itu Nabi Musa alaihi salam. Itu kepada ketua juga kan yang berada dalam perjalanan tersebut. Okey, baik. Itu adalah pengajaran kita yang pertama di poin yang ke-9. Seterusnya kita ada poin kita yang ke-10. Poin kita yang ke-10 di sini menyatakan bahawa para nabi dan manusia boleh lupa. Jadi ini sifat kita sebagai manusia yang tidak boleh untuk kita sangkal. Yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita bersama dengan sifat ini yang kita boleh buat ialah untuk mengawal dan saling memperingatkan antara satu dan yang lain. Jadi Imam Ibn Al-Arabi dalam kitabnya, rahimahullah dalam kitabnya, ketika dia mentafsirkan ayat yang ke-61 dalam surah Al-Kahfi ini, dia kata apa? Pada ayat yang ke-61 dalam surah Al-Kahfi berisi dalil tentang kebolehan sikap lupa pada para nabi. Begitu pula dengan manusia. Jadi, kita tak kata hanya kita saja manusia biasa yang berhak lupa. Nabi tak boleh lupa. Tak boleh kata gitu. Sebab ini adalah fitrah. Manusia yang Allah Subhanahu ciptakan, tak kira siapa pun dia. Lupa ini dimaafkan di sisi Allah. Dia lupa yang betul-betul lupa bukan buat-buat lupa. Kalau buat-buat lupa tidak dimaafkan. Kalau buat-buat lupa ni kata parah lah tu keadaannya kan. Maknanya itu menipu. Tetapi sekarang ini lupa yang memang betul-betul lupa. Dan dalam hal ini Nabi SAW ada bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Nabi kata begini, innallaha tajawaza an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan 3 perkara yang ada pada umat aku ini, iaitu al-khata', kesalahan, wan nisyan, iaitu lupa, wa mastukrihu alaihi, dan apa yang dia terpaksa untuk melakukannya. 3 keadaan yang kita ini Allah Subhanahu Wa Taala maafkan. Iaitu bila kita dalam keadaan yang salah, iaitu tersalah lah, bukan buat-buat salah tersalah. Kita tersalah, tersilap kan. Alamak, tak sengaja lah gitu keadaannya kan. So, dalam situasi yang begini Allah maafkan. Sama juga dengan lupa tadi. Kita terlupa nak buat bagaimana? Ia di luar kemampuan kita, di luar kawalan kita, kemudian kita terpaksa. Ini juga sesuatu yang kita tak boleh untuk halang. Kadang-kadang dalam hidup ni ada perkara yang kita terpaksa. Jadi bagaimana? Kalau memang tak ada alternatif lain, terpaksa itu juga, maka dimaafkan. So situasi-situasi begini, ia berlaku kepada manusia, tidak kira sama ada dia Nabi ataupun dia manusia yang biasa sebagaimana kita. Jadi di sini 3 keadaan kena ingat. Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan, Allah maafkan. So tapi jangan kita buat-buat lah. Kalau buat-buat tu Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Kata, oh tak apalah kalau lupa tu nanti Allah maafkan. Tak apa, kita lupa, kita isyak-isyak lupa. Dengan manusia kita boleh menipu. Tapi dengan Allah tak boleh.
Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pemikiran kita. Kita boleh menipu orang yang ada di sekitar kita. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala jauh sekali untuk kita menipu. Memang tak bolehlah, tak dapatlah ya. Mungkin dekat dunia selamat, dekat akhirat belum tentu lagi. Okey, baik seterusnya. Yang ke-11. Pengajaran kita yang ke-11 pagi ini. Maaf ke-11. Yang ketiga. Tapi poin yang ke-11 ya. Untuk ayat kita yang ke-62. Ayat kita yang ke-62 menceritakan tentang Nabi Musa minta bekalan tu kan. Bila sampai satu tempat, dia dah penat sangat. Dia minta berhenti dan dia minta kepada pembantunya untuk keluarkan makanan kita. Dia kata, mana makanan kita? Keluar, kita nak makan. Tapi kemudiannya makanan itu dah hilang kan. Pada ayat yang ke-61 Allah ceritakan ikan dia dah lompat keluar daripada bakul tersebut. Jadi dalam ayat ini, itu ayat yang ke-62 tersebut mengandungi pelbagai macam hikmah ataupun faedah yang boleh kita ambil. Iaitu membawa perbekalan dalam perjalanan. Apa yang kita nampak dibuat oleh Nabi Musa AS bersama dengan pembantunya, kita nampak Nabi Musa dia bawa bekal dalam perjalanannya. Jadi hal ini adalah sesuatu kita panggil sebagai persiapan. Dalam masa yang sama, situasi yang ditunjukkan oleh Nabi Musa ini adalah sanggahan kepada pandangan bahawa tidak membawa apa-apa dalam perjalanan sebagai bentuk tawakal kepada Allah. Ada pendapat yang kata tak apa. Kalau nak pergi mana-mana, pergi je. Jalan je. Tawakal ala Allah. Terus jalan. Tak payah nak fikir. Nak bawa baju berapa helai. Nak bawa tudung berapa helai. Nak bawa seluar berapa. Stoking nak bawa ke tidak. Kan? Nak bawa makanan ke cikedis. Cikedis saya. Keropok-keropok ke nak bawa ke. Obat-obatan ke nak bawa ke tidak. Tak payah fikir. Jalan je. Selai sepinggang. Nanti Allah bantu. Tawakal pada Allah. Ada orang kan sampai dah tu. Ada orang dia berpemikiran sedemikian. Okey, dia berpemikiran sedemikian yang mana perlu tawakal kepada Allah, tak perlu untuk menyiapkan apa-apa bekal. Tetapi di dalam ayat ini, iaitu ayat yang ke-62 itu, kita dapati bahawa Nabi Musa menyiapkan bekal. Dia tak terus-terus tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berusaha terlebih dahulu. Kan? Dalam situasi itu, jadi kita dapati bahawa membawa bekal dalam kes ini tidak sesekali menafikan tawakal. Kita sakit, contohnya, kita jumpa doktor. Adakah itu ia menafikan tawakal kita kepada Allah? Tidak. Itu usaha kita pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupan kita. Contoh, kita nak kahwin. Bagi contoh mudah, nak kahwin. Takkan kita terus kahwin je, tawakallah pada Allah. Lepas ni apa nak jadi, jadilah. Tak boleh begitu. Kan? Dahsyat kalau macam tu kan? Dalam isu ni, kenapa kita boleh bijak? Boleh fikir. Kan nak kahwin, takkan nak terus kahwin je. Mesti nak prepare kan. Nak tempah dewan, nak tempah baju, duit cukup ke tidak. Kan? Nak kahwin dengan siapa. Tu pun kena fikir juga. Orangnya baik ke tidak. Takkan, datang orang melamar. Alhamdulillah orang melamar. Tak apalah aku tawakal kahwin je. Macam itu. Ini bermakna tawakal yang salah. Dia mesti ada sesuatu yang diikuti, maknanya yang dilakukan terlebih dahulu. Okey, kemudian bila berlaku apa-apa dan memang tak boleh diusahakan lagi, barulah kita kata tawakal pada Allah. Dia begitu keadaannya. Maknanya jalan akhir kita itu adalah tawakal. Tapi sebelum terus-terus nak tawakal pada Allah tu, kita mesti usaha. Jadi, kalaulah tiba-tiba ada orang yang beralasan dengan bertawakal. Contoh, dalam kitab kita ni datangkan kepada kita dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dia kata apa? Pada waktu itu, ada orang dari Yaman. Mereka pergi haji tanpa membawa sebarang perbekalan. Kita bayangkan kita nak pergi haji, kita tak bawa apa-apa. Dekat haji tu kan, macam-macam kan boleh berlaku. Kan? Kita tak prepare. Tak ada benda yang kita prepare, melainkan kita bawa diri kita saja. Jadi hal itu pernah berlaku. Jadi mereka beralasan dengan satu kata-kata, kata apa? Kami bertawakal kepada Allah. Tak perlulah bawa apa-apa. Allah kan ada, Allah jaga. Ayatnya, Allah ada, Allah jaga. Allah. Ayat yang begini, dia ni menunjukkan betapa jumudnya kalau orang-orang yang begini masih ada lah. Tetapi ketika mereka sudah tiba di Makkah, mereka meminta-minta kepada manusia, nampak tak? Kita kalau boleh jangan sampai jadi peminta sedekah. Menadah tangan, minta belas ihsan orang lain. Kita mesti usaha. Kan? Sebelum kita ni nak minta-minta lah. Itu kalau orang kata memang tiba-tiba dalam perjalanan ada kecurian dan sebagainya. Kita tak ada apa-apa.
Tak ada apa-apa alternatif lain. Kita paksa minta sedekah. Barulah kita kata, ini satu bentuk yang memang tak dapat dielakkan, tawakal pada Allah. Tapi kalau di sini, kita mesti ada persiapan. Nampak tak? Bawa bekalan, bawa makanan, bawa baju. Supaya sampai Makkah untuk menunaikan ibadah, kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Jadi ini sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi SAW yang dituntut dalam agama kita. Bahkan agama melarang menjadi orang yang meminta-minta, meminta sedekah. Lalu Allah menurunkan ayat dan berbekallah kalian kerana sebaik-baik bekal ialah takwa. Dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-197. So kita ni apa-apa nak buat tak boleh hanya beralasan dengan kita tawakal pada Allah, tawakal pada Allah. Melainkan di situ telah dimulai dengan usahanya, barulah diikuti dengan tawakal kepada Allah. Kan akhirnya, contoh nak mengajar, mestilah kita siap sedia terlebih dahulu. Betul tak? Baca kitab, okay, cek dalil, kemudian dah cek semua, dah prepare, letak slide, on video, saya bertawakal kepada Allah. Maknanya apa-apa yang terjadi sepanjang pembelajaran ni mungkin terlupa, tersilap, tersasul. Macam tu kan. Itu maknanya dah nak buat macam mana tak boleh dielakkan. Barulah cantik tawakalnya. Tapi kalau tiba-tiba tak baca buku, tak apa, on camera, kemudian terus bercakap, ini betul kata, aku tawakal pada Allah lah. Yang penting aku mengajar. Tak boleh juga. Kok mengajar benda yang sesat, mengajar benda yang salah, bukankah kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nak salahkan siapa? Takkan nak salahkan Allah. Saya dah tawakal pada Allah, ya Allah. Salah maknanya di situ. Okey, saya harap faham ya untuk poin kita yang ke-11 di sini. Baik, kita lihat pada pengajaran kita yang terakhir untuk ayat yang ke-62. Kalau dalam kitab kita, poin kita yang ke-12. Iaitu anjuran makan bersama pembantu. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-62. Iaitu maksudnya nak kata begini, berisi anjuran agar seseorang memberi makan kepada pelayannya dengan makanannya serta makan berdua bersama-sama. Maknanya macam ginilah nak kata. Kita sekarang ni sebagai majikan, kita ada helper, kita ada pembantu rumah. Apa yang kita makan, itulah juga yang dimakan oleh pembantu rumah kita. Kita makan Arnold's, okay? Kita makan ayam goreng Arnold's tu, pembantu rumah kita pun makan ayam goreng Arnold's. Kita jangan, ataupun kita makan dekat hotel 5 bintang, kita jangan, awak ambil duit ni, pergi makan dekat kedai tepi jalan. Kau tak layak duduk dengan aku. Agama tak ajarkan begitu. Apa kita makan, itu juga pembantu kita makan sama-sama. Tak perlu diasingkan tempat. Mungkin orang rasa, tak layak lah duduk semeja dengan kita. Dia siapa? Dia cuma membantu je, bukan ahli keluarga. Kenapa nak duduk sama-sama? Tetapi, pada ayat ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita tentang merendah diri, merendah hati, walaupun dengan orang bawahan kita. Walaupun tentang isu makan. Okay? Dalam isu makan ni, dia juga mesti adil. Kita yang jemput dia masuk rumah kita, maknanya dia menjadi tanggungjawab kita. Kita perlu jaga dia dengan sebaik-baiknya. Kita tak boleh letakkan dia pada kategori-kategori lah. Maksudnya engkau rendah, engkau hina. Sedangkan pada minggu lepas pun kita dah belajarkan untuk sebutan tu, untuk panggilan pun sendiri. Allah ajarkan kepada kita perlu panggil dengan panggilan yang baik. Bila kita panggil dengan panggilan yang baik, dia rasa dirinya itu tidak hina. Dan dia dapat melakukan pekerjaannya dengan baik sekali. Mudah-mudahannya begitulah. Walaupun kita tak nafikan. Ada juga pembantu. Walaupun kita dah letakkan dia pada tempat yang baik, masih lagi. Okay, itu pun tak nafikan. Tapi apa yang dia buat itu kita kata antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita jangan fikir, nanti dah gitu, nanti gini. Jangan fikir begitu. Sekarang kita bagaimana? Bagaimana akhlak kita? Bagaimana budi pekerti kita? Bagaimana budi bicara kita dengan pembantu rumah kita? Semua balik pada diri kita. Kalau kita buat baik, Allah akan balas baik. Dah mudah. Okay, teori kita sebagai orang yang beragama ini, dia mudah. Kita buat baik dengan sesiapa saja, Allah akan berikan kebaikan bagi diri kita. Kalau kita buat jahat, Allah akan berikan sesuatu yang tak baik untuk diri kita. Begitu keadaannya kita ni. Jadi kita nak perkara-perkara yang baik, walaupun orang buat jahat pada diri kita. Kita kata, nanti dia buat jahat tau. Kalau kita fikir begitu, memanglah akan berlaku kejahatan tadi kan. Tapi bila kita dah buat baik, kemudian masih lagi orang buat jahat pada diri kita, apa saya kata?
Kita jangan rasa diri sangat rugi. Yang rugi adalah dia. Kita tetap untung kerana pahala kita tetap terus berjalan Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam hidup kita. Jadi kalau kita makan ni, kan Nabi Musa, kita nampak ikan tadi yang dia bawa bersama dengan Yusha tu, ikan itu ialah untuk mereka makan bersama. Dia tak ada bakul ni ikan saya, bakul ni ikan awak. Jangan campur. Tak ada begitu. Kan tak ada, oh ni untuk aku ni, aku majikan aku makan ini. Engkau sebagai pembantu, makanlah makanan yang rendah sikit. Kalau kita makan telur mungkin grade A, awak makan telur grade C. Sebab saya majikan, awak pembantu. Tak boleh begitu. Sebab tu di sini dalam ayat ini Allah ajarkan kepada kita menerusi apa yang dibuat oleh Nabi Musa alaihi salam dalam kisah ini. Tadaburnya cantik sekali. Iaitu kita sebagai majikan, mereka sebagai pembantu, jangan diasing-asingkan bila nak makan. Okey? Apa yang kita makan di hotel 5 bintang, dia pun makan di hotel 5 bintang. Begitu keadaannya. Kalau kita mampulah. Kan? Jangan kita letakkan dia pada tempat yang hina. Okey. Kemudian, disebutkan kepada kita dengan satu pengajaran di sini. Kebesaran itu ada jika disertai ketawaduan. Kadang-kadang kita rasa diri kita besar, diri kita hebat sebab kita majikan ataupun kita ketua di suatu tempat. Tetapi kita lupa, seseorang, dia tidak akan dilihat hebat, tidak akan dilihat tinggi ataupun dipandang tinggi oleh orang lain kalau sekiranya dia tidak memiliki ketawaduan. Itu sifat merendah diri. Bagi saya, semua orang tak suka kalau orang yang sombong. Kita kalau bekerja dengan majikan yang sombong, yang pandang kita hina, pandang kita rendah, kita akan tak suka pada diri dia. Gitu kan? Jadi sekarang ini, kita nak sentiasa berada pada satu keadaan yang baik, yang memang kita dah sedia hebat lah, Alhamdulillah lah, contohnya begitu kan, ataupun sedia berada di tempat yang atas. Kita nak kekalkan situasi sedemikian. Paling penting ialah untuk kita muhasabahkan bagaimana tawaduknya kita ini di sekitar ataupun ketika kita berada di ketika kita melihat orang lain ataupun ketika orang lain melihat kita. Bagaimana tawaduk yang ada pada diri kita? Adakah kita merendahkan orang lain ataupun kita ni merasa diri kita besar sangat sampai tak berhak untuk bercampur dengan orang lain atau bagaimana? So di sini dia kata keagungan nubuwah tidak menghalangi Nabi Musa. Contoh, keagungan nubuwah tidak menghalangi Nabi Musa untuk mengajak bicara dan makan bersama pelayannya. Nabi Musa alaihi salam dalam kisah ini, di awal-awal kisah saja kita dah nampak Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, akhlak yang ada pada Nabi Musa alaihi salam. Dia, walaupun dia sangat tinggi kedudukannya, sebagai seorang Nabi, bukan manusia biasa, memiliki keagungan nubuwah pada diri dia, yang Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan dia secara langsung tu Nabi Musa. Tetapi dia masih lagi ada sifat tawaduk, rendah diri, masih lagi berbicara dengan pembantunya, masih lagi ajak makan bersama dengan pembantunya. Kan dalam kisah ini kan, masih lagi duduk bersama dengan pembantunya. Tidak sesekali dia merasakan bahawa dirinya sebagai seorang Nabi yang memiliki keagungan itu sangat tinggi sehingga dia berhak untuk merendahkan orang lain. Jadi kita belajar daripada sifat ini yang ada pada Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana dia melayan Yusha, bagaimana dia membawa Yusha dalam perjalanan tersebut. Sangat Masya Allah. Kita belajar, kalaulah kita berada di atas, jangan sesekali kita memandang rendah orang di bawah. Jangan sekali kita memandang hina. Jangan sesekali kita memandang orang tu tak ada apa-apa. Kan? Walaupun kita yang bayar gaji dia contohnya. Kan? Walaupun kita yang bagi dia makan. Kita yang ambil dia untuk bekerja. Tetapi penghormatan, rasa memberikan penghargaan kepada orang yang berada di bawahan kita sangat penting. So inilah yang kita belajar daripada ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-62. Okay, mudah-mudahan sama-sama kita dapat mentadabbur ayat-ayat itu tadi daripada poin kita yang ke-9, 6, 10, okay, kemudian 11 hinggalah kepada 12 untuk ayat kita yang ke 61 hingga 62 itu tadi, kita dapat amalkan ia dengan sebaik-baiknya. Sentiasa kita dapat muhasabahkan, relate dengan kehidupan kita sehari-harian ini. Okay? Bagaimana kita? Adakah kita nak sentiasa menyombongkan diri kita ataupun nak jadi manusia yang merendah diri? Kita tak pernah rugi ya kalau kita menjadi insan yang sangat merendah diri.
kerana Allah Subhanahu Wa Taala pandang orang yang berendah diri ini. Dan Allah angkat darjatnya di sisinya. Tidaklah Nabi SAW ingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, Nabi kata tidaklah seseorang itu yang dia hidup dalam keadaan yang tawaduk, merendah diri, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjatnya, nilai dirinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita perlu kejarkan kualiti itu. Maknanya kita perlu kejarkan satu kualiti diri yang sangat tinggi, bukan di mata manusia tetapi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan setiap apa yang telah kita bincangkan itu tadi dapat kita dapat kita jadikan ia sebagai motivasi diri kita untuk jadi seorang yang lebih baik daripada semalam dan sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi insan yang sentiasa berakhlak mulia, berbudi pekerti daripada sudut setiap tindakannya kepada insan yang ada di sekitar kita. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.